Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ustazah akan sambungkan lagi dengan mata pelajaran ibadah. Okey, untuk minggu yang sebelum ni, Ustazah ada ajar tentang pengertian tayamum. Jadi minggu ni, Ustazah akan masuk balik tajuk yang kedua dalam bab tayamum. Okey, sebab-sebab tayamum. Ustazah akan bincangkan apa sebab kita dibolehkan untuk buat tayamum. Apa situasi dia kan? Ustazah akan masuk satu-satu lah. Okey, baiklah. Kalau tengok kat belakang Ustazah ni, sebab-sebab tayamum ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebab tayamum. Gapo situasi yang membolehkan kita buat tayamum? Okey, Ustazah masuk yang pertama dulu kan. Yang pertama, mestilah ketiadaan air. Okey. Ketiadaan air, maksudnya sini, air tak ada. Air tak ada. Kita berusaha dah cari. Kita pergi merata tempat. Buka paip tu, tali taki pun tak ada. Cari sekeliling tepi rumah kita pun tak ada. Tempat kita tinggal, tempat kita duduk tu, tak ada air. Jadi, dibolehkan kita bertayamum. Maksudnya, nak ambil wuduk ataupun mandi wajib, kita boleh menggantikan dua benda tu dengan bertayamum. Tayamum menggunakan debu tanah yang suci. Okey, boleh faham ketiadaan air. Okey. Yang kedua, air tidak mencukupi. Okey. Air tidak mencukupi ni, gapo beza dia dengan ketiadaan air? Okey. Air tidak mencukupi ni maksudnya air tu ada tapi tak cukup. Okey, maksudnya air ada tapi hanya untuk kegunaan harian. Contohnya untuk awak meneruskan hidup saja kan. Ada sikit je air tu. Contohnya dalam botol ke, hanya untuk awak minum, untuk awak meneruskan hidup. Kalau tak cukup air, jadi awak boleh bertayamum. Nah, okay, yang ketiga, musafir yang sukar mendapatkan air. Okey. Letak sini. Musafir ni apa? Musafir ni ialah orang yang dalam perjalanan jauh. Okey, maksudnya dia dalam perjalanan jauh. Contoh kita daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita dalam perjalanan ni. Tapi kita nak sembahyang Zuhur. Nak sembahyang Zuhur dalam waktu asar. Kita cari masjid, tepi jalan tak ada air. Singgah lagi seterusnya, tak ada air juga. Pergi lagi, sampai nak habis waktu asar, tak jumpa lagi masjid. Tak jumpa lagi masjid yang ada air. Jadi kita terpaksalah berusaha mencari tanah yang suci untuk kita bertayamum. Sebagaimana kita gantikan wuduk tu untuk kita boleh solat. Okey? Boleh faham? Musafir orang yang dalam perjalanan jauh yang suka mendapatkan air. Dia cari dah air. Serata tempat dah dia cari air. Tapi tetap juga tak ada air. Jadi dibolehkan dia bertayamum. Okey, sebab yang keempat. Kita masuk. Cuaca yang dingin, okey? Cuaca yang dingin ni, apa maksud cuaca yang dingin ni? Maksudnya, cuaca ni maksudnya keadaan ataupun suhu masa tu terlampau dingin. Dingin ni maksudnya terlampau sejuk lah. Okey? Kalau tempat kita biasanya musim hujan tak ada lah sejuk sangat. Biasanya luar negara lah. Luar negara contohnya salji, negatif berapa-berapa tu. Kalau awak ambil juga wuduk untuk awak solat, ia boleh mudaratkan kesihatan. Jadi bila dalam keadaan gitu, awak boleh bertayamum untuk gantikan wuduk tu. Bila cuaca yang terlampau sejuk, dingin kan. Okey, dan yang terakhir ialah uzur ataupun sakit. Okey, uzur yang macam mana? Sakit yang macam mana ni? Okey, uzur maksudnya yang dah uzur ni awak dah tak ada kudrat, yang dah tua. Contoh tak boleh nak ambil wuduk. Ataupun sakit. Okey, sakit ni maksudnya awak contohlah ada budak ni dia accident dan accident tangan dia luka. Dan kalau kena air boleh melambatkan ataupun memudaratkan lagi kesihatan dia. Kalau dia ambil wuduk. Jadi dalam situasi gitu, awak budak tadi tu luka tangan accident tu, dia dibolehkan bertayamum. Tak perlu ambil wuduk untuk solat, hanya bertayamum sahaja. Okey, untuk mengganti wuduk.
Okey, Ustazah ulang sekali lagi sebab-sebab tayamum ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama Ustazah ulang balik. Ketiadaan air. Maksud sini air tu tak ada. Awak dah berusaha dah cari di sekeliling tapi tetap juga tak ada. Jadi dibolehkan bertayamum. Yang kedua, air tidak mencukupi. Maksudnya air tu ada tapi tak cukup untuk awak ambil wuduk. Hanya ada sikit saja untuk awak meneruskan hidup. Okey, yang ketiga, musafir yang sukar mendapatkan air. Orang yang dalam perjalanan jauh tapi dia suka nak dapat air. Dia susah nak jumpa air. Okey. Yang keempat, cuaca yang dingin. Maksud sini dalam cuaca ataupun dalam situasi awak ni suhu terlampau sejuk. Jadi kalau awak ambil juga wuduk ataupun awak mandi wajib juga guna air, itu boleh memudaratkan kesihatan, boleh jatuh sakit ataupun dan sebagainya dah. Okey, yang terakhir, uzur ataupun sakit. Contohnya luka yang tak boleh kena air. Kalau kena air boleh melambatkan proses sembuh ataupun boleh memudaratkan kesihatan. Jadi ada 5 benda sebab yang dibolehkan kita bertayamum. Jadi Ustazah harap anak muda Ustazah boleh hafal ataupun ingat. Kalau tak boleh ingat 5, boleh ingat 3 pun tak apa dah. Boleh sebutkan gapo sebab-sebab tayamum. Okey, Ustazah rasa itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi topik yang benda lain lah dalam tayamum. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.